Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pelajar-pelajar Praijazah Sains. Alhamdulillah. Terima kasih juga Dr. Wong pertama sekali kerana menjemput saya lah sebagai Ketua Program Teknologi Sumber Hutan pada hari inilah. Okey. Jadi ini adalah kali pertama saya bersama dengan pelajar Praijazah Sains seramai 50 orang patutnya, tapi ini baru 46. 51, tak ada masalah, mungkin adalah di luar ataupun share screen dan sebagainya. So ini adalah kali pertama untuk saya cerita tentang teknologi sumbutan, sebab kali ini adalah kali pertama juga saya dilantik sebagai ketua program. Okey, jadi saya sangat berhatilah dengan jemputan ni. Okey, so saya teruskan, lagi pun ada 30 minit je. So tadi mungkin awak dah dapat pendedahan tentang teknologi kawan adik-beradik kami lah dalam satu fakulti yang sama. Kemudian next ni adalah tentang teknologi sumber hutan dengan kepujian. Okey, saya try next sekejap. Okey. Alright, so tadi kita dah tengok nama, so saya akan explain berdasarkan kita punya table of content lah. Yang pertama, profile program, rasional, pendekatan kita, keterlibatan pelajar, impak keberkesanan dan juga keboleh graduan pasaran. Okay, so macam saya kata tadi, teknologi sumber hutan ni adalah fakulti kami, iaitu ni FBKT, Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi. FBKT ni adalah fakulti yang bongsu sebenarnya. Dan kalau nak tahu, teknologi sumber hutan ni juga adalah program yang paling bongsu. Maksudnya paling, walaupun bongsu, bukan jalan-jalan bongsu, nanti kita tengok apa pencapaian yang telah dihasilkan oleh SCH. Okey, saya nak hilangkan ni lah. Okey, so FBKT program kami, saya teruskan, Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi. Tadi mungkin pagi tadi dah dengar tentang adik-beradik kami juga, iaitu teknologi teknologi bahan. So sekarang kita berubah kepada teknologi sumber hutan lah. Walaupun FBKT ni adalah paling bongsu, iaitu di FBKT ni, fakulti dekat sini lah, kita beroperasi di sini lah, iaitu pada 2 September 2012 mendapat approval daripada Kementerian Pengajian Tinggi dan seterusnya pada 1 April 2017 FBKT beroperasi. Okey, di sinilah ada program kami, iaitu teknologi sumber hutan. Okey, saya nak tekankan walaupun teknologi sumber hutan, nama dia jangan main-main dengan nama yang macam meluas tu. Okey, nanti saya akan explain kenapa. Okey. Next, kita nak tengok profil SCH lah sedikit, atau singkatan nama bagi kita punya program ni SCH. Okey, SCH. SCH inilah sarjana muda sains gunaan teknologi sumber hutan dengan kepujian. Tahun pertama penawaran kita ialah pada 2012. Waktu ni saya baru balik sama belajar lah, 2012 ni. Kemudian tahun pengajian iaitu program ni adalah selama 4 tahun, iaitu 8 semester. Kemudian fakulti yang terlibat ni adalah sepanjang kita beroperasi, kita pernah melibatkan 2 fakulti yang terlibat. Maksudnya sebelum ni SCH under FSB sehingga Ogos 2017. Kemudian ditukar kepada fakulti yang paling bongsu, iaitu FBKT, sehingga daripada 2017 sehingga kini. Okey, ni sedikit profil lah. Saya nak minta kalau student ada soalan boleh tanya lepas ni. Nak tanya apa-apa pun tak apa. Okay, so sedikit tentang pensyarah yang ada dalam kita punya program. So saya kenalkan diri saya lah. Saya Chemist Technologist Dr. Nadiah binti Amram. Saya ketua program untuk teknologi sumber hutan. Okay, dalam kita punya teknologi sumbutan ada 2 orang Prof Madya, iaitu Dr. Siti Fatimah, PM Dr. Siti Fatimah dan juga Dr. Muhammad Azim. Selebihnya adalah pensyarah dan semua 100% PhD lah, semua bergraduat. Yang ni adalah Encik Vivi, ni adalah assistant kita lah, yang aktif dalam SCH, yang membantu pelajar. Okey, pergi kepada rasional. Saya harap semua dengar. So bila saya cakap tentang teknologi sumber hutan, okey, awak jangan rasa macam hutan, duduk hutan je ke? Okey, tak. Sebenarnya bila saya duduk dalam teknologi sumber hutan ni, baru saya tahu dia adalah melibatkan antara upstream hingga downstream. Maksud apa downstream hingga upstream ni? Upstream ni adalah maksudnya dia cover daripada
tanam pokok, macam mana nak semai pokok supaya pokok tu bertahan, apa faktor-faktor yang menyebabkan pokok tu hidup cantik, kemudian manage pokok tu, pengawasan pokok tu sehinggalah dia akhir dia adalah proses pokok tu. So ada banyak step sampai end product kita, iaitu menghasilkan produk akhir. Produk akhir ni apa? Banyak saya nak sebut nanti, sebenarnya banyak nak cerita, tapi secara ringkasnya sebut teknologi sumber-hutan, dia bukan duduk dalam hutan je. Dia melibatkan daripada aspek daripada penanaman, penuaian, pemprosesan sampailah penghasilan produk akhir, produk hutan. Contohlah, kalau saya bagi gambar ni, kita nak terangkan bahawa, saya nak explain bahawa dalam slide ni adalah hutan ni, kalau awak fikir dalam Malaysia sangat luas. Sangat luas. Dan apa maksud sangat luas? Bila sangat luas, kalau awak fikir kalau sesuatu benda yang luas dan banyak, hutan ni kan dekat Sarawak ada, Malaysia, Malaysia Timur, Malaysia Barat, Sabah, Sarawak. Jadi apa yang terjadi bila pengeluar kita adalah pengeluar paling besar ataupun paling meluas? Apa maksudnya? Maksudnya ialah pelajar tak perlu risau tentang job scope ataupun peluang pekerjaan, sebab dia adalah demand dia sangat tinggi. Tak kisahlah dari segi upstream ataupun downstream. Maksudnya tak kisahlah daripada duduk di hutan ataupun duduk di proses engineering part, di akhir, di hujung. Okey, kalau tadi saya disebut sebagai hutan ni sangat luas. Jadi dia adalah pengeluar paling besar. Jadi tentulah kalau kita fikir logik, pengeluar paling besar ni adalah mesti ada job scope yang lebih luas. Okey, ni saya saja explain. Kita ada pelbagai jenis pokok, itu tropical forest, swamp forest, coastal forest dan mountain forest. So dia ada pelbagai jenis hutan lah. Tapi di FBKT dan SEH kita adalah lebih towards kepada teknologi. Jadi kita tak pentingkan semata-mata dalam proses penanaman. Bukan penanaman sahaja, bukan duduk dalam hutan, bukan ukur pokok sahaja. Dia masuk makmal, analisis produk. Dalam tubuhan herba apa ada? Analisis, guna software yang sepatutnya, guna tools, engineering tools. Sebab kita ke arah engineering. Faham student? Saya harap you all faham. Maksud saya daripada nama tu sendiri, bukan nama tu sahaja yang melambangkan teknologi sumbutan. Sebab semasa kita buat struktur, kita kena ada nama dulu. Jadi nama yang terkeluar adalah teknologi sumber hutan. Tapi hakikatnya kita ke arah teknologi ataupun kepada engineering part. Jadi dia melibatkan semua, cover macam saya kata daripada upstream sehingga downstream. Saya kalau nak buat quiz nanti, saya dah explain panjang-panjang ni kan. Apa yang saya dah cerita tadi, saya nak dengar explain balik lah. Kalau kelas saya nak explain balik lah, tapi disebabkan ni adalah pengenalan. Jadi saya nak cerita bahawa SH ni bukan satu part, dia adalah proses. Next, saya pergi ke next slide. Kalau sarjana muda sains teknologi sumber tani, saya kelaskan dia kepada 5 teras utama, iaitu kayu, softwood, non-wood, penuaian hutan, pemprosesan kayu dan berkayu dan juga produk. Di sini yang saya explain tadi, daripada pembuatan adalah daripada upstream, this one, daripada upstream sehinggalah kepada downstream, daripada proses penanaman, penuaian, pengecaman anatomi kayu, nak tengok kayu ni cantik, defect, daun, semua berkaitan dengan hutan, dalam hutan. Kemudian di tengah-tengahnya adalah pemprosesan dan produk akhir perabot. Okay, kalau kita nak compare kan, saya akan comparekan teknologi sumber hutan ni dengan civil engineering. Kalau minat awak kepada civil engineering, awak tahu kan, civil engineering ni adalah macam engineer dalam proses pembuatan. So dia adalah teknologi sumber hutan ni lebih kurang macam itulah kalau saya nak bagi faham. Dia adalah engineering in the yang berfokus kepada natural product atau forest product. Kalau civil engineering biasa, dia lebih kepada proses pembangunan infrastruktur yang bukan melibatkan kayu. Tapi kalau civil engineering yang melibatkan kayu ni, dia fokus kepada natural product. Dia ada blend, composite dan sebagainya.
Okey, next saya nak cerita lagi tentang sumber hutan ni supaya awak lebih faham. Supaya awak tak cakap, oh tumbuh hutan ni duduk dalam hutan, field trip, field work dan sebagainya adalah salah satu. Tapi sebenarnya dia lebih daripada itu sebab dia cover daripada upstream sampai downstream. Saya repeat banyak kali benda tu supaya in mind dia bukan tertakluk dalam sumber hutan tu belajar dalam hutan. Okey, so tadi saya ada contoh cerita tentang civil engineering. So kalau nak mudah faham lah tentang teknologi sumber ni apa, dia adalah berkait dengan civil engineering. Kalau civil engineering is a branch of engineer that deals with the design, kita nak design, construct and maintenance of the physical and naturally built environment. Contoh lah, saya nak bagi contoh, kalau kita pembangunan, kita guna nak bina atap, kita guna kayu, tapi kalau dalam teknologi sumbutan ni, kita nak macam mana aplikasi dia, macam mana aplikasi teknologi sumbutan dalam civil engineering yang berasaskan fokus kepada kayu ni, atau natural product. Okay, iaitu kalau awak tengok dalam okey, dalam dalam atap, kita ada atap kan. So, daripada konsep fizik, kita belajar macam mana nak kira forces atau tekanan kepada atap tu. So, atap tu adalah bumbung yang menggunakan kayu dan bukan kayu, iaitu komposit antara duanya. So, saya nak fahamkan awak tentang apa job scope akhir yang bukan tertakluk kepada satu jenis dalam hutan. So, dalam hutan tu ada juga yang melibatkan yang suka explore dalam hutan, sangat bagus, sangat ada, dan dia juga fokus kepada produk akhir. Iaitu yang saya beri contoh, boleh juga kepada engineering part, iaitu proses engineering. Hello, boleh tak dengar? Boleh dah sekarang. Tadi ada hang kejap. Hang sikit sebab saya nampak ada komen internet not stable. Kalau tak dapat nanti ada tu WhatsApp, tak apa, saya tukar kepada hotspot saya. Boleh tak? Okey, clear ke saya cakap? Okey. Boleh. Dengar. Alright, okey. So tadi saya dah kaitkan kita punya SH ni kepada teknologi sumber hutan kepada civil engineering. Nak bagi awak mudah faham lah, siapa yang minat dalam construction, physics loading. Kita belajar wood, furniture, wood, pembuatan construction menggunakan wood dan juga bahan bukan wood, non-wood. Okay, saya harap awak clear. Kemudian ni salah satu benda basic lah untuk setiap setiap universiti dan setiap program yang dihasilkan adalah sia-sia tanpa akreditasi. Jadi bila mak ayah awak tanya ada akreditasi tak, salah satunya adalah akreditasi kelayakan Malaysia yang memberakukan bahawa program sarjana muda sains gunaan ini adalah mencapai standard jaminan kualiti telah. Okay, so kita diakredit oleh satu MQA, dan yang kedua adalah daripada MBOT. MBOT ni apa? MBOT ni adalah Lembaga Teknologi Malaysia, yang mana saya cerita tadi tentang teknologi, tentang engineering. Dia adalah satu badan yang mengiktiraf kita punya sarjana muda sains sumber hutan ni, teknologi sumber hutan, iaitu dengan kepujian. Okay, so bila apa kepentingan atau kebaikan awak mendapat kelayakan ni? So all of our academic programs are accredited by MBOT. So student can apply the graduate technologies and professional technologies. So di depannya ada macam saya sebut tadi lah, TS. So selepas awak grad, awak kena apply dulu graduate technologies. Student kita semuanya disarankan untuk apply graduate technologies sebab kita dah diperakukan oleh Malaysian Board of Technology. Okay, boleh faham next saya pergi next. Kalau tak faham ke apa, boleh tanya dalam chat box lah kot. Okay, tadi saya ada cerita tentang upstream dan downstream. Okay, apa yang menariknya, selain daripada kita dapat akreditasi, kita juga sangat melibatkan diri dengan industri lah. Prospek industri sangat meluas. Macam saya sebut tadi, teknologi sumber hutan, dia adalah pengeluar paling besar di Malaysia. Jadi sebenarnya
kalau pelajar ni memikirkan tentang dolar, ringgit, kebanyakannya Chinese dan Indian dia sangat berminat usahawan. Dia tak nampak hutan tu sebagai gelap masa depan. Tak. Dia nampak apa yang besar di depan mata dia adalah duit, ringgit, mata wang. Okay, sama juga dengan student-student saya yang sekarang ni. Bila diorang aktifkan diri dalam syarikat pelajar, saya tengok tu student kita, student saya, student kami ni aktif, pandai libatkan diri tentang penghasilan design. Contoh benda kecil dululah dia orang design, macam pencil case daripada kayu ada banyak jenis, kayu balau, kayu meranti, so banyak jenis yang kita dah beli, saya pun dah beli dah produk dia. Jadi dia menggunakan tools-tools seperti apps untuk atau lukisan. Adalah dia punya tools yang digunakan untuk penghasilan produk kayu. Itu dalam skala kecil. Jadi saya nak katakan kalau pelajar ni berminat usahawan dan dia nampak sebenarnya teknologi sumber hutan ni adalah peluang masa depan yang sangat cerah, sebab saya kata Malaysia ni adalah pengeluar paling tinggi, ekspor berbilion-bilion juta adalah hasil daripada hutan. Sebenarnya kita tak nampak, kita nampak raw material saja, kayu. Sebenarnya sangat banyak kegunaan dia. Okey, daripada upstream sehinggalah downstream. So setiap part downstream dengan upstream ni pun ada company yang terlibat. Contohnya melibatkan wood, rattan, bamboo, medicinal plant ni adalah Taan, forest plantation, Netcon. Kita ada collaboration lah. Maksudnya student kita pun ada yang pergi LI atau industrial visit, industrial training di setiap company ni lah. Kalau di tengah-tengah sebelum sampai ke downstream ni, kita ada Son Timber Engineering Wood, iaitu Donghua, syarikat Donghua, Haverboard, Samling, ni antara syarikat-syarikat besar lah. Kemudian kita pergi ke manufacturing, proses manufacturing ni macam saya kata tadi lebih kepada nak ke arah civil ataupun engineering part. Dan akhir sekali end user product kita, ini adalah pengguna yang biasa kita dengar lah, yang paling besar IKEA lah, Lorenzo, perabot furniture dan sebagainya. Kita juga ada government agency yang terlibat. Kalau tengok kat bawah ni, ada FRIM, Kementerian Pendidikan Malaysia, sahih lah, memang sah-sah lah, memang collaborate dengan kita. Kemudian MTIB, Malaysian Timber Industry Board. Okey, apa lagi? Kalau sebut kerajaan punya, MTIB, MPOB, Lembaga Minyak Sawit, FRIM, LKTN, Lembaga KENAF dan sebagainya. Itu antara industri yang besar lah yang kolaborasi dan menerima pelajar industri kita lah, student akan LI. Okay, this is another industry yang saya sebut tadi, antara dia forest, FRIM, Jabatan Perhutanan, bukan Kelantan je, satu Malaysia, bukan Kelantan je. Setakat ni student kita telah diterima banyak tempat LI di sini juga, Malaysian Timber, MTIB, Wood Industry, Wisdec, Donghua, Meranti. Sebenarnya sangat banyak lah. Sebab saya juga adalah pensyarah yang terlibat dalam latihan industri. Sebenarnya sangat meluas. Sebab tu saya kata dia bukan boleh fokus kepada dalam hutan je, sebab benda ni teknologi sumber hutan ni sebenarnya dia luas. Dia boleh pergi kepada proses engineering tapi berasaskan natural product ataupun nature ataupun forest product. Dia boleh kepada jabatan perhutanan, awak boleh pergi kepada furniture, macam-macam proses engineering dan sebagainya. Nanti saya tunjuklah alumni kita yang telah banyak bekerja lah dengan terbukti kebolehpasaran graduan. Okay, next, saya harap you all faham lah. Ini pun sama, slide berulang je sama. Saya nak explain, saya just letak gambar banyak. Ini antara produk pelajar lah yang dihasilkan di sinilah, di LCH. Dia bukan lagi guna paku, sambung-sambung guna paku, bukan lagi. Saya jelaskan kat sini, industri kayu bukan lagi zaman Tunku dan Pahat. Bagi pelajar yang memang berfikiran atau wawasan ni, dia nampak semua duit, semuanya dolar, duit dan sebagainya. Jadi pandai ke arah tu, dia pandai. Siapa yang minat ke arah civil, dia boleh pergi ke civil, kepada forest product. Okay. Next, saya pergi laju sikit. Okay, kita pergi ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum ni dibina oleh
para penilai akademik, industri pun ada akan industri juga akan menilai kita punya struktur kurikulum. Jadi awak jangan risaulah tentang combination of struktur. Maksudnya subjek yang kita dah letak ni memang dah dinilai oleh para penilai luar, profesor daripada luar universiti lah, untuk menghasilkan satu struktur kurikulum yang cantik yang sesuai dengan awak punya prospek kerjaya nanti. Jadi awak tak perlu risau dah tentang prospek kerjaya. Sebab apa? Sebab struktur kurikulum dibina untuk suit dengan awak punya prospek kerjaya. Okey, ada soalan ke yang dok cup tu? Kalau ada soalan boleh je interrupt. Okey, so struktur kurikulum kita, yang ni semester 1, semester kedua, semester ketiga, semester keempat, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8. So pada semester akhir ni yang pelajar akan pergi ke latihan industri lah. Setakat ni 10 orang pelajar saya, saya ada student praijazah sains 10 orang. 10 orang saya rasa. Saya sangat seronok dengan pelajar praijazah sains yang saya mengajar sekarang ni. Sebab saya nampak diorang boleh adapt dan diorang boleh fit in jam kredit diorang. Walaupun diorang start semester Februari, geng Taufik Hidayat, adalah ramai lagi 10 orang pelajar ni. Saya tengok pelajar-pelajar yang praijazah sains ni diorang berkebolehan satu part, iaitu pandai fit in jadual. Dia pandai pilih masa. Okey, yang ni SEM ni dia ambil lebih sikit sebab SEM pertama dia dah sikit kan. Dia pandai dan tengok pointer pun cantik. Jadi saya nak ucapkan tahniah jugalah sebenarnya kat pelajar-pelajar praijazah sains yang sedang belajar sekarang ni, dan nama diorang pun dah masuk dalam senarai latihan industri. Jadi tak ada yang termiss. Dengan harapan semester 4 subjek diorang ni 4, 3, 4. Yang ni semester 4 pula, tahun 4 ni diorang lulus dengan baik lah. Tapi setakat yang saya tengok student mentor saya pun nampak okey. So diorang boleh keep in track. Sebenarnya dah banyak batch kan sebenarnya, tapi yang ni, yang kali ni paling ramai dan paling sebab diorang ada kawan, jadi diorang lebih selesa. Jadi macam bila diorang masuk subjek, contoh subjek saya SEM ni kimia kayu dan bukan kayu, pada elektif pada ni lah contoh ni So ramai dia akan masuk dengan junior. Junior ni banyak minta tunjuk ajar daripada senior. So kalau kita minta datang ke depan, diorang boleh bagi pendapat, cadangan, cerita tentang proses. Nampak dia lebih berkeyakinan berbanding pelajar yang sedia ada dalam tahun tu. Sebab satu seniority dah level tinggi, satu lagi saya ucapkan tahniah sebab dia pandai fit in. Jadi kita kena bersembang dengan lecturer lah. Maksudnya macam mana saya nak masuk subjek ni, saya nak masuk dalam semester mana, awak kena deal dengan lecturer. Kita ada penasihat akademik. Saya kalau tak boleh pun boleh contact saya, tanya boleh tak masuk dalam SEM ni, saya nak masuk ambil subjek ni sebagainya. Tapi setakat ni saya tengok student praijazah sains, alhamdulillah kesemua nama tu ada dalam LI punya application industry. So diorang akan grad on time. Alright. Ini adalah kursus selektif program yang dirangka untuk pelajar-pelajar kita yang samalah praijazah asasi dan semua. Okey, yang ni pula kita nak kata apa? Saya nak cerita setiap subjek ni dia dah direka khas untuk suit dengan awak punya industri. Jadi jangan risaulah silibus apa. Boleh nak contact saya lepas ni silibus, nak tahu lebih lanjut tentang pengecaman dan anatomi kayu tu macam mana, tinjauan dan pengukuran hutan tu apa. Tapi dia macam saya kata, dia bergerak daripada upstream kepada downstream. Jadi subjek dia tu memang sesuai dengan subjek yang downstream dulu, kita pengenalan dulu dan sebagainya. Macam saya cerita tadi, bila kita belajar SEM 1 fizik kan, fizik, kimia, bio, contoh. Fizik, dia akan diaplikasi dalam sifat fizik dan mekanik kayu. Saya tengok sini sekejap. Sifat fizik dan mekanik kayu. Di semester ni kita ada sifat fizik. Jadi kepentingan belajar fizik asas ni dia apply ke dalam sifat fizik dan mekanik kayu. Dia akan mengajar macam mana nak kira forces ataupun force, tekanan, daya untuk menghasilkan atap yang cantik, yang atap untuk naik rumah. Dia ada calculation dia. Manakala biokimia awak belajar awal ni untuk suit dengan cerita tentang dendrologi kayu.
Dendrologi ni nak tengok daun-daun, ada banyak jenis. Jadi kalau dalam manusia kita ada DNA, sama juga dengan daun. So dalam biokimia kita belajar DNA. DNA dalam daun sama juga kita nak tahu dia punya apa kekurangan-kekurangan DNA dalam pokok, sakit pokok ni macam mana. Jadi kalau ringkasnya dalam downstream, upstream tadi, dia lebih kepada doktor pokok, contoh. Kalau fizik asas kepada sifat fizik dan mekanik kayu, dia lebih kepada proses engineer. Tapi proses engineer atau civil engineer ni, dia nak fokus kepada produk perkayuan. Jadi kursus ni dicipta oleh pakar lah, maksudnya daripada para akademik, sit down together dengan ahli-ahli yang dilantik untuk menyesuaikan struktur ni dengan awak punya silibus. So jangan risau, dan di akhir sekali adalah latihan industri. Kita akan hantar ke latihan industri lah. Jadi segala teknik yang diberikan awak akan apply dalam industri nanti. So saya pergi kepada next kita pergi kepada pendekatan kita. Oh, dah pukul 3 dah, cepatnya masa. Okey, saya pergi laju sikit pergi kepada, kita ada macam biasalah, PDP, student-centered learning, student belajar sendiri, dengan bantuan lecturer sebagai facilitator PTG, subjek yang ada online, dan juga future ready curriculum. So, ini adalah serba sedikit gambar lah student-student kita. Ini adalah pengajaran pembelajaran. Kita libatkan pelajar, saya kata dalam upfield, downfield, semua dalam, kalau tengok ni pergi hutan, ni presentation, yang ni dalam bengkel kayu, ini dalam lab, ini dan visit industri. So kita banyak amali kerja lapangan, mini project, bukan satu hala duduk dalam kelas je. Kalau saya dulu dalam lecture kita 2 jam, waktu zaman saya belajar 2 jam dengar je kan. Kita yang ni kita dah sesuaikan dengan teknologi yang bergerak seedar zaman. Kita ada juga kelas luar, pensyarah jemputan dari Jabatan Perhutanan Kelantan membawa dalam hutan ni. Kemudian ada kelas interaktif berpusat pelajar, pelajar yang explain kepada kita sebagai faci. Okey, keterlibatan kita ada juga kerja lapangan, hands on, meningkatkan pemahaman, kita kena hands on baru kita faham. So macam ni lah saya kata, dia adalah ke arah upfield, daripada macam mana nak tanam pokok dengan sempurna. So kita akan menjana kewangan sebenarnya sampailah ke habis, iaitu processing and manufacturing of the product. Okay, next, pengendalian dalam makmal. Okay, dalam makmal ni dia melibatkan subjek yang bila kita dah tanam pokok herba tu, contoh herba apa yang sesuai dengan penyakit ni. Kita tanam pokok, kita ekstrak, analisis dalam makmal. Bukan untuk produk perabot saja, dia juga ada bidang untuk medicinal herb ataupun tumbuh-tumbuhan herba. Sebab kita ada pakar dalam tu, Dr. PM Dr. Siti Fatimah, subjek dia akan blend together dalam satu struktur kurikulum yang cantik ni. Kita juga ada lawatan lapangan, dan baru-baru ni lah, tahun ni paling latest, lawatan industri. Kita pergi ke ND Paper Malaysia, ni adalah pulp and paper yang terbesar lah sebenarnya di Selangor. Okey, pameran projek kita ada banyak. Setiap tahun kita akan ada TIE, Techno Innovation Expo, yang melibatkan 3 antaranya kami lah. Dan dalam SH kita ada Kelab Forest Resources Technology, saya juga penasihat kelab tersebut. So kita akan ada setiap tahun satu akan ada Green Forest Camp atau GFC. So setahun ni belum lagi lah. Okay. Cuma kita ada mini forest camp yang berlangsung semasa industri visit hari tu. Kemudian yang ada adalah mobility, mobility pelajar. Universitas Gajah Mada Indonesia Prince of Songkla ni antara mobility tu pelajar-pelajar yang dipilih untuk membuat FYP tahun akhir. Baru-baru ni kita ada hantar seorang pelajar SCH kita pergi ke Thailand seorang. Okay, next. Sorry. Ni ada Green Forest Camp. Kita ada makan malam SH dinner, setiap tahun ada. So yang akan berlangsung akan datang ni pun pada bulan 30 bulan 12. SH Sukan Campus, seperti mana awak tengok leaderboard ni lah, pasukan SH mendahului lah, sebab pelajar-pelajar SH ni lebih kepada soft skill, dia tinggi sikit dalam ke arah sukan. SH mendahului lah. Saya juga ni adalah snapshot daripada Facebook. Awak boleh contact saya ataupun nak tanya dengan lebih lanjut, awak boleh tengok Facebook nanti. So dalam Facebook ni saya letak sikit, kita ada kolokvium latihan industri,
Maksudnya selepas awak habis latihan industri, awak datang 2 hari untuk presentation. So kita ada 5 orang pelajar yang dinobatkan sebagai pembentang poster terbaik. Industri at FBKT maksudnya untuk setiap subjek kita ada satu penceramah jemputan dari industri. So kita tidak shock sendirilah. So macam saya kata tadi, kita libat ke industri, company, pensyarah, akademik dan juga government. Next adalah syarikat pelajar. Macam saya kata tadi, pelajar kita diberi peluang untuk mendirikan syarikat pelajar. Uniknya UMK ni kita ada satu subjek siap tu lah untuk yang lebih ke arah entrepreneurship. Okay, next ialah apa lagi? Industri FBKT yang paling latest ni ada Dr. Lam dalam Forest Survey and Mensuration. So kita cerita tentang forest harvesting dan teknologi. Telah diadakan di BK5. Kita ada majlis kenduri siswa, aktiviti sangat penuh pelajar-pelajar. Kemudian tahun 1 kita ada juga URF BKT Gems untuk slot jemputan dan ice breaking dengan pensyarah. Saya juga letakkan graduan yang graduate pada November hari itu, iaitu Anis Madati daripada SH, mendapat anugerah prihatin komuniti Puspanita. Nur Ain Atika penerima anugerah kecemerlangan akademik dan juga di Biashini. So Anis dapat lebih RM1,000 rasanya. So maksudnya pelajar kita boleh bersaing lah dengan fakulti-fakulti lain. Di sangat maksudnya hasilkan pelajar yang daripada segi akademik tinggi dan juga daripada soft skill juga dia boleh aktif. So itu saya sangat bersyukurlah dapat pelajar yang aktif. Okay. So dari tutuplah kita tengok sedikit impak dan keberkesanan. Maksudnya bukti-bukti yang kita dah cakap tadi tentang graduan-graduan SH ni adalah graduan sulung SH lah sebenarnya dulu. Okay. Sebenarnya ramai lagi. Ni antara kita punya alumni. Nurul Hidayah binti Abdul Muttalib ni adalah product graphic analyst di Staircase Office Solution. Macam saya kata, dia adalah dia job scope dia adalah product design, product packaging, macam mana nak package, data visualization, software proficiency. So ni adalah job scope yang Hidayah buat lah. Next, Low EQ. Ni lebih saya ambil contoh kepada entrepreneur lah. Walaupun dia entrepreneur di Atomic KL ni, entrepreneur, dia ada melibatkan diri dalam branding, marketing, product development dan herbs. Okay, sebabkan dia adalah under FYP ataupun student FYP Dr. Siti Fatimah, dia melibatkan diri dalam medicinal tumbuhan herba. Jadi kajian tentang tumbuhan herba ni diaplikasikan dalam produk dia. Jadi dia satu tambah baiklah, sementara menunggu kerja dia apply dulu menjadi sebagai seorang marketing entrepreneurship. So market research, business plan, dia boleh cadangkan herbs yang sesuai dengan produk yang dia nak hasilkan, yang sesuai dengan kulit lah. Sebab dalam produk ni kita nak tengok essential oil tu berkesan tak kat kulit kita, nak tengok ratio, ada percentage of oil berapa, percentage of water berapa. Jadi belajar tentang medicinal herbs ni penting lah. So dia meluas, tidak hanya dalam hutan, dalam ni. Jadi meluas, siapa yang minat hutan silakan, siapa minat kepada herbs silakan, siapa yang suka kepada civil atau process engineering silakan, design silakan. Jadi nak kata dia adalah meluas. Okay, next Kuih Sokci dalam public package sendirian berhad Pening. Pening ni hasilkan public package ni lebih kepada manufacturing of the process penghasilan pembungkusan. Macam kita tahu, setiap benda yang nak jual kena bungkus, kena ada public packaging. Packaging tu mainkan peranan penting dalam proses penghasilan produk. Jadi dia sekarang sebagai QC lah, QC, Quality Control Executive. Job dia adalah root cause analysis, nak cari masalah, analysis management, regulatory compliance, nak tengok semua ciri-ciri bungkus tu comply tak dengan ciri-ciri yang diminta, inspection dan testing ataupun dalam testing produk tersebut, produk pembungkus tu sesuai tak, kualiti dia tinggi ke rendah ke, surface tension dia tinggi ke, high quality ke tak dan sebagainya. Kini Amir Muiz, dulu dia sambung master di sekarang dia dah jadi supervisor di Finis Molding. Sekarang saya nak hantar student kan, nak hantar student LI. Saya berhubung dengan dia.
Dia dah jadi pekerja di Venus Malding Sdn Bhd. Jadi student junior adalah dia punya SV, sorry. Student yang akan masuk LI ni adalah SV dia adalah student dia, student saya. Jadi dia sekarang supervisor di Venus Malding. Okay, dia bekerja sebagai project coordination, safety compliance, quality control, materials and equipment management. Okay, next. Ini bukan nama Muiz ni, silap ni. Ini adalah Wong. Ni Wong. Okay, Wong ni pelajar cemerlang kat So sekarang, okay, ni yang saya kata dia pergi kepada proses engineer. Dia suka ke arah engineering. Di YCS Peppermill. So dia LI di sini dan diterima sebab memang dia antara job scope dia lah process design, process optimization, troubleshooting, technology integration. Ni dah nak akhir dah ni sebab saya pun diberi masa 2.5 kan. Sorry lewat sikit Last Nadira di Venus Molding, dia sebagai QA officer. Okay, dan last part untuk kita tengok alumni, sebenarnya ramai lagi, tak sempat masa. Ada banyak video tentang alumni-alumni kita. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh kontak saya lah nanti. Dan juga kebolehpasaran graduan SCH. Kita tengok ni kebolehpasaran graduan sebanyak 76 ni pada tahun 2018. Okay, meningkat pada 2019, kemudian meningkat lagi pada tahun 2021. Jadi sebenarnya ini sebagai angka saja. Sebab saya yang melibatkan di dalam LI punya in charge, saya tahu feedback company dan company sangat happy dengan pelajar SCH dalam LI. Dan kebanyakannya mereka mendapat tempat pekerjaan selepas LI. Satu lagi saya nak Dr. Nadia, Dr. Nadia. Hello, ke? Dr. Nadia. Tiba-tiba tak ada suara. Tak ada. Boleh dengar dah, sekarang. Boleh? Alah, hang lagi Sekejap saja. Aduh, saya tak buka hotspot, saya buka wifi UMK. Saya harap okey lah Boleh dengar harapnya. Okey, last but not least, dah nak habis dah kan? Kita bagi 30 minit kan? Beri masa. Okey, untuk profil graduate, saya kata tadi cerita tentang struktur kurikulum. Okey, struktur kurikulum yang diberi yang tadi adalah untuk menghasilkan profil graduate yang di akhir ni lah. PEO atau program learning output ataupun program hasil akhir dia adalah berapa persen kognitif, practical skill berapa, social skill berapa, communication berapa, problem solving. Maksudnya pelajar ni di akhir akan bijak untuk problem solving punya case. So struktur kurikulum yang dirancang adalah sesuai dengan profil graduate. Ini saya cerita balik tadi mungkin terhang. Kebolehpasaran graduan meningkat setiap tahun dan dia hanyalah sebagai angka. Saya sebagai penyelaras industri, saya tahu dia punya maksudnya syarikat sangat happy dengan pelajar kita, pelajar SCH, terutamanya kebanyakannya selepas LI diorang dah boleh diterima masuk dengan syarat excellent lah. Okay. Itu sahaja dari saya. Kalau ada nak kontak saya ataupun nak tengok dengan lebih lanjut tentang teknologi jemputan, boleh pergi ke Facebook, Instagram dan juga YouTube. Yang paling latest, updated info is dalam teknologi jemputan lah. Dan juga boleh kontak saya lah dengan nombor 014 ni, 7246818 if anything lah. Okay, so next para akademik teknologi jemputan mengalu-alukan lah kedatangan anda semua. Okey, saya harap saya jelas walaupun macam ada sikit-sikit tadi. So kalau ada nak tanya serba sedikit ke tentang SH bolehlah. Kita open pada Q&A sekejap doktor. Kalau ada lah. Kalau segan nak tanya kita boleh WhatsApp saya. Alright, thank you Dr. Nadia for your very clear, bukan sangat in detail presentation sebenarnya, sangat banyak info di sini. Jadi saya nak buka floor kepada pelajar. Ada tak yang nak tanya soalan? Mengambil kesempatan ni bertanya Dr. Nadia berkenaan dengan SCH. Kalau ada nak tanya boleh tanyalah. Cuma line saya lah tak berapa cantik sikit tadi. Tapi sekejap je lah.
total. Tak apa. Benar. Sekejap saja. Sebab dah petang Mm-mm. Kalau belajar tidur ke apa. Ada soalan tak? Ada slide? Tak ada. Tak ada. Ibrahim kata tak ada. Okay. Saya rasa sebelum kita switch kepada tetamu penceramah seterusnya, Dr. Roshayu, saya rasa kita boleh mengambil keperluan ni, ambil gambar bersama, group picture. Oh, boleh. Group picture dulu. Lepas tu, thank you very much, Dr. Okay, Nadi, saya stop sharing yes, boleh. So, saya minta mohon semua pelajar on camera, jangan malu-malu. Group pictures bersama dengan Dr. Roshayu dan juga Dr. Nadia. Oh, Dr. saya ada. Dr. Roshayu ada dah. Okay. Oh, student ada dekat sini. Yes. Oh, Okay. Ada yang share devices, saya nampak device. Right. Siapa lagi nak on camera? Yang muka comel-comel, nampak semua nampak comel. Alright, so saya ambil gambar, saya tengok. Okay. Ya. Alright, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oh, comel handsome. Alright. okay. Okay, that's So, all. Thank you right. very much. Thanks again, Dr. Nadia, for your sharing session. So now, saya nak I would like to invite Dr. Siti Roshayu. Dr. Siti Roshayu untuk pengetahuan pelajar. Dr. Siti Roshayu merupakan penyelaras program bagi teknologi bioindustri, iaitu SBT. SBT, teknologi bioindustri. Saya harap anda boleh mengambil keperluan ini untuk bertanya soalan sekiranya ada berkenaan dengan program ini. Untuk pengetahuan Dr. Roshayu, kohort ini merupakan kohort kelima program Praijazah Sains dengan jumlahnya 51 orang pelajar. Kalau ikut dasarnya, pelajar ni akan dibahagi sama rata antara 7 program lah yang ditawarkan pada February intake. Upcoming February intake yang tu dijangka akan mendaftar di program masing-masing pada 17 Mac 2024 dalam masa 2 bulan lagi. Jadi with that saya nak jemput Dr. Siti Roshayu. The floor is yours. Okay, thank you Dr. Wong. Boleh dengar ke my voice? Yes. Boleh. Clear, Okay. very clear. Clear ya? Sorry lah. Okay. Cuma I don't have details slide lah macam yang Dr. Nadia buat tadi. Tapi I try to give briefing a little bit on what is actually technology bioindustry. Okay. So let me share the slide first. Okay. Boleh nampak ke my slide? Yes, Doc. We can see very clearly. Okay, so I just proceed because it's already pukul 3.17 dah. Okay. So I just briefly, okay. So what is actually sarjana muda sains gunaan teknologi bioindustri? Okay. These courses is actually a combination. Dia adalah gabungan antara biotechnology plus with biochemical engineering. Okay, so those student yang berminat with chemical engineering or biochemical engineering, you can pick this course lah. Why? Because okay, in these courses you didedahkan dengan satu bioteknologi, 2 kejuruteraan biokimia. Kenapa saya cakap macam tu? Because of this programs is actually use living microbe such as bacteria, enzymes, cell and so forth. You akan gunakan those things to produce a new bioproduct. Okay, so I just highlight what is the example of bioproduct. We have
biomethanol, bioplastic, we have also biomethane, food product, apa lagi lactic acid and so forth. Okay, benda-benda tu yang you akan produce once you study these courses. Okay, so saya pergi kepada detail lah. Okay, so in technology bioindustry, you akan belajar this trust lah. We have biotechnology, kejuruteraan bioproses, teknologi mikrob, teknologi makanan, and pembangunan bioproduct. Okay, so it's actually continuous punya proses from raw material until you produce a bioproduct. Okay, so we have upstream process, we have processing, and we have downstream process. Okay, so for upstream, you akan belajar fundamental on the living organism lah. So that's why you akan belajar biokimia, microbiology, prinsip kimia, teknologi fermentasi mikrob, and so forth. Ini yang saya highlight yang the most important thing lah. Tapi we ada lots of courses. Tapi ini untuk memahamkan you all semua. Okay. And then for untuk processing, you akan belajar the bioprocess and recombinant untuk industri, biopemprosesan makanan, and also scale up. So it means that, saya bagi example you want to produce a vaccine. Okay. In order for you to produce vaccine product, you need to know what kind of cell, what kind of microbe yang involved. Okay, so that's why you need to learn this microbiology and biokimia. So you are able to know the properties of the cell. You are able to know what kind of cell yang ada that can be used to produce vaccine. Okay, and then in processing, you akan belajar what kind of equipment yang diperlukan untuk culture or to isolate the vaccine, and also what kind of innovation for the equipment that can be used to culture the vaccine in large scale. So that's why kat sini kalau you nampak, you akan belajar bioprocess and recombinant industry. This one, it details on the bioreactor. Kalau kamu tengok gambar kat tepi ni, ini adalah bioreactor lah. Okay, so bioreactor, we have lots of bioreactor. We have third time bioreactor, we have Elif bioreactor, and then we have also membrane bioreactor, and banyak bioreactor yang ada. So you akan belajar this kind of bioreactor untuk what kind of product, this kind of bioreactor using what kind of mode operation. Okay, and also bioreactor yang kita ada bioreactor dekat lab. We have continuous third time bioreactor, and that bioreactor usually used to produce contoh saya boleh bagi lactic acid, okay, from paddy straw. Example lah, you ada paddy straw yang tak digunakan, okay, and then you take it, you treat with some pre-treatment process, and then you add some microbe. That particular microbe will actually digest the paddy straw, and then you add another microbe. Okay, that microbe will convert the intermediate product into vanillic acid. Okay, so kalau kita tengok, kalau saya bagi tahu, okay, saya boleh hasilkan vanilla flavor from paddy straw, macam kalau kita dengar macam betul ke, boleh kan? Tapi once you study this kind of program, you are able to come out a new bioproduct using waste or any sources biomass that we have in Malaysia by utilizing microbe. Okay, itulah actually what is the definition of technology bioindustry. That's why saya cakap teknologi bioindustry adalah gabungan antara biotech and also chemical engineering. Okay, and then untuk downstream processing, you akan more kepada industri lah. Selalunya industri yang melibatkan bioindustry adalah makanan lah. Yang paling popular adalah makanan, biokimia, pharmaceutical industry, nutraceutical industry, bioenergy, and so forth. Okay, saya punya student ramai yang masa zaman COVID hari tu, ramai my student yang pergi LI, dia masuk kepada industri pharmaceutical because the company asked them to come out with production of vaccine. So memang ramai yang dapat masuk pharmaceutical industry, and after the LI, they already absorb
to become staff there lah. So, ramai saya punya alumni yang masuk industri pharmaceutical and also nutraceutical. Okay. Saya pergi next. Okay, so ini adalah subjek-subjek elektif lah. Untuk bioindustri dia bukan hanya, orang kata apa, hanya melibatkan industri yang kepada makanan, kepada apa ni, pharmaceutical and so forth, tapi dia melibatkan banyak juga industri lain, contoh waste management, bioproduct development, biology molecule. So ini adalah the thing that you can pilih once you masuk this bidang, okay, because we have lots of sub field, sub expertise, so you boleh pilih lah sama ada you nak pergi kepada makanan, nak pergi kepada environment, you nak pergi kepada pharmaceutical, microbiology, nutraceutical, waste management and so forth. So you boleh pilih. Kita ada punya pathway yang berbeza. So my student dia bukan hanya masuk kepada lab punya kerjaya, tapi dia boleh pergi pada field juga, and also untuk environment kita boleh pergi kepada how to treat the waste pun ada juga, sebab kita memang allocatekan a few elective subject lah untuk student pilih. Okay, so ini adalah struktur kurikulum. So sama juga macam course lain yang berada di FBKT, we have 4 years punya struktur, 4 tahun, 8 semester lazim and also 1 short semester lah for CIEP. Tapi untuk you all, bila you masuk semester kedua, right? So semester kedua macam Dr. Nadia cakap tadi, you boleh fit in, and selalunya student are able to grad on time lah, sama dengan student intake yang semester September hari tu. Okay. So saya tak pergi detail lah pada struktur kurikulum, cuma ini yang saya rasa yang sama kot semua. We have kursus wajib universiti, iaitu kursus umum dan teras keusahawanan, and we have kursus wajib fakulti, teras program and also elective. Okay, so teras program ni will be start on semester ketiga, tahun 2 semester ketiga, and then the umum fakulti and umum universiti akan berada di semester 1 dan 2 lah. Okay, and you are able to start the elective. You boleh pilih subjek elective tu starting semester keempat. Okay, so total will be 122 credit lah. Plus 3 ni adalah khusus elective bebas wajib. It means that you kena ambil, but dia tak dikira dalam you punya CGPA. Dia hanya lulus saja. Contoh, we have big data and also, apa lagi saya lupa dah, big data dan juga like satu Industrial Revolution 4.0. Okay. Yang tu you kena ambil, tapi dia hanya lulus dan gagal. Tapi dia tak dikira dalam your credit. Okay, ini saya tak buka, saya tak tengok. Okay, ini aktiviti pelajar. Sama juga dengan Dr. Nadia tadi. Okay, sebenarnya kita ada banyak sangat aktiviti pelajar. Cuma yang saya paling suka adalah masa COVID hari tu lah. Masa COVID hari tu memang pelajar menggunakan directly apa yang dia belajar throughout. Masa tu diorang tahun 2 dan diorang masih belum pulang ke rumah, masih di sini. Masa sebelum lockdown tu dia masih di sini. Dan masa tu kita orang buat macam CSR lah. Kami hasilkan sendiri hand sanitizer dan sebagainya, menggunakan all the innovation that we have, and then we sampaikan kepada komuniti sekitar Jeli untuk digunakan semasa COVID itu. Itu macam salah satu kata apa idea yang bagus lah daripada kami punya alumni dulu. Okay, untuk lawatan industri sangat banyak, every semester ada, and also industry talk pun every semester ada. Okay, and then the best thing is our alumni banyak bekerja di syarikat-syarikat besar lah. Kalau makanan ramai di Yakult, di CSR dan sebagainya. Kalau untuk perubatan we have Infarma Niaga. Kalau untuk biochemical punya industri, banyak yang pergi ke Top Glove and so forth, and then banyak yang pergi kepada kilang-kilang yang melibatkan QA dan QC, sangat ramai. Dan untuk GE memang kami selalunya more than 90% lah
after je graduate, bukan after graduate, after je you habis LI punya program, latihan industri punya program, automatically selalunya 40% will be absorbed as permanent staff, and then the remaining 60 usually akan diterima bekerja after 6 months of your graduation. And yang ni saya tak detail lah, kelab pelajar. Mana lagi? Ini semua aktiviti pelajar lah. Ini antara company yang dah under Bioeconomy Corporation. If you all nak tahu, by tahun ni Kerajaan Malaysia dah fokuskan kepada Bioeconomy Corporation ni, fokuskan kepada bioeconomy industry ni. Diorang nak most of the company in Malaysia berdaftar under bioeconomy. Why? Because this adalah bidang, orang kata apa, bukan bidang baru, tapi Malaysia dah ke arah bioeconomy. Kita nak utilize the biomass that we have in Malaysia to produce new product with innovation yang baru, and also menggunakan living thing yang we have in Malaysia. Okay, so those yang berminat memang dialu-alukan lah untuk datang, and untuk your apa ni, untuk your pengetahuan convocation hari tu, 2 daripada pelajar SBT, saya punya alumni, menerima anugerah antara yang berprestij lah untuk convocation, iaitu anugerah Naib Chancellor dan juga anugerah Chancellor. Both of them diterima bekerja once they finish their latihan industri, and they have dia, kalau saya tak silap Kasturi tu, dia memang dah pergi bertanding di luar negara. Dia buat mobility di Korea, if I'm not mistaken, and also memang seorang pelajar yang sangat, orang kata apa, berjaya lah. Kami pun bangga dengan dia, and kalau boleh nanti saya boleh buatlah sharing session dengan you all bersama dengan dia, kalau ada kesempatan lah. Saya tak jamin, tapi kalau ada, okay, kalau ada masa yang sesuai. Okay, ini adalah antara kejayaan lah. You boleh masuk sebagai pegawai, you boleh masuk sebagai technologist, microbiologist and so forth, eksekutif dan sebagainya. And we have also usahawan baru masuk berita 2-3 hari lepas, apa ni, bukan alumni, pelajar tahun 4 kita, kami lah, pelajar tahun 4 SBT, Syed Muhammad Hafiz mendapat anugerah KPT kerana mampu menjana pendapatan sebanyak 6 angka setiap bulan. Itu adalah kita punya pelajar lah. Sekarang ni masa tahun 4, belum lagi bergraduate, tapi mampu menjadi seorang CEO untuk company dia sendiri, dan juga mampu menjana pendapatan 6 angka sebulan. Okay. Kalau you nak tahu detail on dia, you boleh privately tanya saya lah, Muhammad Hafiz ni. Dia menjual mi sotong. Mi sotong tu selalunya dia jual di gerai. Tapi bila dia masuk SBT, dia apply. Okay, as I said tadi, kita memang apply the chemical, bukan chemical, biochemical engineering punya knowledge. So daripada menjual mi sotong di kedai, dia mampu untuk come up with retort punya teknologi. Dia boleh convertkan mi sotong yang kat kedai tu kepada mi sotong instant. So you just tambah air, you boleh makan. So how he actually transfer the mi sotong dalam pinggan kepada mi sotong instant tu, all the knowledge is come from SBT program. Okay, so kalau you nak berminat nak jadi macam Hafiz ni, or you berminat nak jadi macam Kasturi and Kashmira yang dapat anugerah Naib Chancellor dan juga anugerah Chancellor UMK, so saya alu-alukan you all untuk join our program lah. Okay, ini hanya kata apa, alumni punya komen lah for us. Okay, so ni alumni kami, most of them bekerja di company-company besar. Okay, kalau tengok Andi Mariati ni, dia usahawan juga, dia menjual produk-produk kosmetik. As I said, untuk kami punya bidang, kami fokus kepada pharmaceutical. So Andi Mariati ni dia more on kosmetik lah, dia adalah nutraceutical. So pharmaceutical, nutraceutical, kosmetik, makanan, bioplastik, biochemical, biotenaga, and so, dan banyak lagi industri you boleh masuk if you
must join kami punya program sebab kita bukan hanya belajar on upstream, kita more kepada processing. Processing tu yang actually give advantages kepada kami untuk masuk apa-apa bidang yang relate dengan bio dan juga biokimia. Okay. Okay, saya rasa itu saja untuk penerangan hari ini. So, as I said, saya tak ada slide sangat. Saya just share briefly berkenaan program lah so that you know what is SBT is all about. Okay. I think itu saja, Dr. Wong. All right, thank you very much, Dr. Rosario. Actually, I think it's already good enough as an introduction to the students. Yes, I just I just want to make sure Yes. students Very know good. what is SBT. Good enough. Good enough. So Okay. now I would like to open to the floor to the students. Student, do you have any questions about SBT? Yes, student tak tanya ke? Tanyalah soalan. Saya suka kalau yang bertanya. Ada tak soalan? Alright. Kalau tak ada soalan, I think we can end here. We can end Okay. here. Thank you very much. Thanks again, Dr. Rosayu, for your sharing. And some of these students definitely will see you again in 3 months. Yeah, definitely. All right. Thank you very much, Doc. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Thank you Wong. Thank you Dr. Wong. Saya boleh share. Dr. Wong, saya tak boleh nak share screen. Alright. Sorry. Okay, untuk introduction, saya Sharifah Aisyah binti Umar. Saya adalah penulis pegawai sains dekat Fakulti Sains Bumi. Untuk sekarang, saya membantulah pegawai sains dekat Fakulti Sains Bumi yang sedang cuti belajar untuk ambil alih tempat dia untuk mengurus apa-apa berkaitan dengan pengurusan makmal lah. Jadi jadi saya nampak ke? Nampak. Tak nampak okay. So saya diberi tajuk taklimat untuk lab safety. Saya punya slide ni akan terbagi kepada dua lah. Satu berkaitan dengan lab safety, satu lagi saya masukkan juga berkenaan dengan Fakulti Sains Bumi. Saya lebih tahu pada pengurusan Fakulti Sains Bumi je lah. Untuk fakulti lain punya pengurusan makmal, saya tak berapa nak tahu sangat, tapi rasanya tak ada banyak beza lah. Cuma mungkin peralatan je ada beza sikit. So, nampak ke slide? Nampak? Okay, for the introduction, saya share sedikit pasal makmal yang ada dekat kampus Jelly. So, untuk pengetahuan semua, dekat kampus Jelly kita ada 3 fakulti. Fakulti Asas Industri Asas Tani, Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi dengan Fakulti Sains Bumi. So inilah lab-lab yang ada untuk setiap fakulti. Sekarang kalau kat FIAT kita ada 6 lab, dekat FBKT kita ada 5 lab, dan untuk FSB kita ada 6 lab. Dan dekat FSB juga sebenarnya ada lagi bawah museum ni kita ada bengkel dengan juga macam insectarium punya bilik, herbarium punya bilik lah. So next, so ni staff yang bertugas di setiap makmal. Dekat fakulti saya industri ada 8 lab assistant dan satu penolong pegawai sains yang diterajui oleh Encik Sofi, Encik Ahmad Sofi sebagai pegawai sains. Untuk kejuruteraan FBKT diterajui oleh Puan Farah yang di bawah dia ada 7 pegawai pembantu makmal dan juga 1 penolong pegawai sains iaitu Cik Anis Afiqah. Dan untuk FSB sepatutnya kami punya pegawai sains adalah Encik Muhammad Fikri, tapi Encik Muhammad Fikri ni cuti belajar, so saya lah menggantikan dia untuk sekarang. Dan dekat FSB kita ada 6 pembantu makmal.
So kita masuk pada safety. Apa tu safety? Inilah safety. Safety ni adalah keadaan di mana tiada bahaya, tiada risiko untuk bahaya dan tiada kecederaan atau apa kemalangan lah berlaku. Itulah maknanya safety. So apa-apa berkaitan dengan selamat, sejahtera dan keamanan. So untuk safety di makmal, kita kena tahu dulu hazard dia. Hazard ni punca pada kemalangan atau punca kepada bahaya. So punca kepada bahaya ni yang berada di makmal biasanya benda ni lah, 5 benda ni. Satu, ruangan dan sesuatu, lepas tu bahan kimia atau bahan biologi yang ada, dan peralatan elektrik, peralatan fizikal dan ataupun peralatan mekanikal. Lepas tu sisa-sisa berbahaya dan diri sendiri juga adalah kadang-kadang punca kepada bahaya itulah sendiri. Jadi kalau ruang sesuatu ni dekat makmal untuk mengelakkan bahaya ni lah yang kita kena pastikan ada dan sentiasa ni lah. Pastikan kemas, susun, teratur, berlabel. Lepas tu kena ada pelan keselamatan, pastikan tahu kat mana pelan keselamatan, biasa dekat makmal dia akan tampal lah. So sebagai pengguna kita kena ambil alert lah benda ni. Dan kena selesa supaya kerja kita lebih teratur dan tak ada benda-benda yang menghalang laluan. Lantai pastikan tak licin, tak ada tumpahan cecair di lantai. Kalau ada pastikan ada papan tanda amaran bahaya. And then alat-alat keselamatan macam fire extinguisher ataupun shower safety, semua tu adalah. So kena pastikan tahu di mana, bila masuk lab tu tahu kat mana. Dan bila buat lab tu sendiri, kita pun susun dengan teratur lah dengan kita punya radar-radar ke apa-apa kat sini. Supaya eksperimen kita tu tidak memberi kecederaan lah dan selamat. So inilah, you have to familiarize yourself with the layout of the laboratory and include the location of safety equipment such as fire extinguisher, kat mana exit, dekat mana nak eye wash station ni, kalau dekat UMK ni, temperature ni, kita ada safety shower. So kena tahu kat mana safety shower tu dan macam mana nak guna safety shower sebelum menggunakan makmal. Ada untuk bahan kimia. So bila sebut bahan kimia, dia akan melibatkan 5 benda ni. Satu, chemical safe data sheet. SDS. SDS ni adalah macam IC lah, IC kepada chemical yang kita ada. Setiap chemical dia kena ada SDS ni. Kalau tak ada SDS ni salah dari segi undang-undang. Jadi bila korang ada chemical nak guna, korang kena tahu apa SDS. Korang kena boleh minta dengan makmal. Saya sendiri pun biasanya ada dekat internet. So dekat SDS ni ada akan masukkan semua benda maklumat pasal chemical tu sendiri, apa kandungan dalam chemical tu, apa kandungan berbahaya dalam chemical tu, apa hazard yang ada dalam chemical tu. Contohnya ni kan, section 2 dia ada hazard identification. So dia tulis, dia akan ada logo dia dan dia maklum chemical ni bahaya ke sejenis atau tak, chemical ni korosif ataupun tak, meletup ataupun tak, eksplosif atau tak. So daripada sinilah kita tahu macam mana nak handle juga chemical-chemical. Contoh ada chemical spillage, ada chemical tumpahan chemical. So dalam SDS ni dia bagi tahu macam mana, apa yang kena pakai, PPE apa kena pakai masa nak menggunakan bahan kimia ni. So SDS ni sangat penting. So setiap kali nak guna chemical pastikan tahu SDS kat mana dan baca dulu SDS tu. Kalau misalnya bahaya ke apa tahap bahaya dia semua tu. So inilah SDS. Bila berkaitan chemical kena tahu SDS. And then untuk penggunaan bahan kimia juga kita kena tahu safety handling of chemical. So safety handling of chemical ni inilah do and don'ts lah bila kita dengan bermain dengan chemical ni. Pastikan kita guna pastikan dia berada dalam kontainer yang betul, pastikan keadaan yang betul. Macam dalam SDS dia tulis dah berapa temperature yang sepatut simpan, berapa keadaan yang normal untuk chemical tu. So kita kena tahulah semua tu dan kita kena pastikan PPE kita pun betul. PPE tu personal protection equipment. So kena pakai glove apa, kena pakai Google ataupun tak, kena pakai lab coat tu yelah kan, wajib bila masuk makmal. So kena tahu sama ada chemical tu boleh membawa pada allergic ke, asma ke, burn ke tak.
dan tak boleh nak mix chemical suka-suka. Jangan tinggalkan chemical sendiri macam tu saja. So inilah benda-benda yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia. Lagi apa lagi kat sini. And then untuk tumpahan bahan kimia, so ini untuk storage. Oh, saya tertinggal satu lagi perkataan tadi, storage. Ni untuk storage bahan kimia ni dia ada jenis yang mudah terbakar, ada yang oxidized, ada yang toxic, ada yang korosif. So ni adalah chemical storage yang biasanya kita share lah. Maknanya kalau pangkah ni maknanya tak boleh letak dalam keadaan yang sama. Contoh yang ni oxidized, yang ni flammable. So dia ni senang terbakar, yang ni senang oxidized. So dia tak boleh letak dalam tempat yang sama. Kalau letak sama dia cepat dia tendensi untuk meletup sangat tinggi. So memang tak boleh sama-sama. Jadi kita pun tak akan storage kat sama. So yang ni mungkin korang tak sangatlah terlibat dengan storage ni. Tapi mungkin kalau macam ambil yang kecil-kecil sikit-sikit tu kan, yang korang dah extract daripada kita punya storage tu, so korang kena alert lah benda ni. Mana yang tak boleh bersama. Okay, next. Ni chemical spillage. So bila ada chemical spillage ni tumpahan chemical. Bila ada tumpahan chemical kita ada kits spillage dia. So kalau sebagai pengguna student lah, kalau berada di makmal boleh bila ada tumpahan chemical tu boleh minta rujuk kepada lab assistant lah untuk kita conduct ni lah untuk macam mana nak handle chemical spillage ni. So benda ni chemical spillage punya handling pun ada maklum dalam SDS tadi lah. So secara ringkasnya kalau berlaku tumpahan bahan kimia ni, first kita kena halang, kita kena guna yang dia punya penghalang ni. Jadi kalau ada dia punya macam ada kits dia lah untuk halang daripada chemical tu terus merebak, and then baru kita guna kain yang menyerap tu untuk serap mana yang kita dah kontrol tu lah. Ni secara ringkas je lah. So tapi sebagai pelajar biasanya kita akan terus direct, kalau ada tumpahan apa-apa terus direct kepada pembantu makmal yang bertugas untuk lead lah dan bantu. Dan untuk sisa bahan kimia pula pun sama, dia ada jenis-jenis bahan kimia, sisa bahan kimia yang kita kena asing, tak boleh sama-sama. Jadi so ni pictogram schedule waste. So bila korang guna chemical, bila nak buang chemical yang dah guna tu, korang kena tahu chemical tu bawah mana. Di bawah flammable ke, bawah toxic ke, so kena buang kat tempat yang betul lah. Dan sama juga kalau macam biological punya substance pun sama. Kalau yang jenis ada senang berjangkit ataupun berbahaya tu, macam bakteria yang bahaya yang boleh menyebabkan jangkitan penyakit ke apa, pun sama, dia ada cara kena waste tu kena letak dekat tempat waste yang betul lah. Ini pun kena pastikan bila ada waste, mohon rujuk pada lab system mana nak dispose benda tu. Tak boleh dispose suka-suka hati dalam sinki, tak boleh suka-suka hati letak dalam tong sampah, sebab benda tu akan membahayakan kepada diri sendiri dan orang-orang yang sekeliling lah. So ni dan satu lagi yang kena tahu, aware ni pictogram hazard ni. Maknanya ni pictogram ni biasanya memang akan ada dekat label-label bahan kimia. So kena tahulah yang macam ni dia carcinogenic, maknanya dia bahaya untuk badan kita. Dia akan menyebabkan beri efek pada organ kita. So bila ada chemical yang macam ni, maknanya chemical tu kena ada PPE yang tersendiri untuk mengurangkan risiko kita kena ni lah dia punya efek ni kalau kena direct. Sama juga ini untuk flammable, mudah terbakar. Acute toxic ni dia macam dia berbahaya tapi dia various, dia tak spesifik pada apa-apalah. So mostly pada macam terus kenalah macam kena kat skin terus irritant kat skin, irritation, and then respiratory terus sesak nafas, macam itulah. So untuk ini untuk gambar exploding boom, ini untuk explosive lah, senang untuk senang untuk meletup. Ni korosif ni senang terkakis lah, bahaya untuk
kita punya kulit dan mata lah. And then acute toxic ni sebenarnya yang boleh menyebabkan kematian yang gambar tengkorak ni. Ada sebelah tengkorak ni oxidize ni dia senang oxidize lah, senang meruap. And then yang last kali ni gambar macam sungai-sungai ni untuk macam environmental punya ni lah, hazard lah, bagi hazard kepada sungai dan akuatik semua lah. And then selain daripada bahan kimia, kita ada peralatan-peralatan elektrik, peralatan magma equipment, mechanical, tak mechanical. Yang ni pun sama, bila menggunakan benda ni pastikan korang tahu mana dia punya equipment manual, baca, and then apa safety procedure untuk equipment tu, apa yang do and don'ts untuk equipment tu. And then Sachin, can you mute yourself? Sachin, can you mute yourself? Yeah, sure, Thank you. Doctor. Sorry, Doctor. Alright. And then kalau rosak ke pecah ke apa ke, pastikan rujuk pada lab assistant juga, sebab equipment disposal ni tak sama macam disposal sampah-sampah dosmetik punya sampah ataupun disposal lah. So pastikan rujuklah pada lab assistant kalau ada rosak ke apa ke, untuk disposal, perlu disposal. Saya tertinggal satu lagi kat sini, ni lah termasuk dengan radas lah. Kalau radas pecah ke apa ke, so kena pastikan maklumlah kepada lab assistant supaya tak ada kecederaan lah berlaku. And then untuk sisa bahan kimia macam tadi lah, dah cakap dah tadi, setiap bahan kimia ni dia ada dia punya kategori-kategori dia, dan dia ada juga satu panggil bawah Environment Act, iaitu bahan buangan terjadual, sisa tak terjadual. So yang ni bahan-bahan kimia ni dia tak boleh dispose senang-senang suka-suka je. So dia ada kod-kod dia untuk kita dispose, dan apa yang boleh campur, apa tak boleh campur. Tu dia punya sisa bahan ni adalah pengurusan dia kena asing, label, ada tempat penyimpanan yang asing, dan pelupusan pun tak sama dengan pelupusan yang lain. Dia tak boleh terus hantar ke dumping site semua tu. And then dia ada waste card dia biasanya untuk pastikan semua waste tu kita tahu dia punya apa kandungan dia, and then tidak membahayalah kepada orang sekeliling bila kita dispose tu. Dan waste card ni juga boleh tolong orang yang dekat kita hantar ke untuk dispose tu untuk buat treatment pada kita punya sisa tu lah, sebelum dilupuskan betul-betul. Ni tak perlu detail, cuma korang kena tahu kalau nak dispose apa-apa, mohon rujuk pada pembantu makmal dulu. Ni yang biological, bahan biological yang saya cakap tadi, ni lah bakteria, virus, sampel darah, apa-apa liquid yang mengandungi pathogens. So cara pun dia sama, ada cara penyimpanan dan penggunaan dan pelupusan yang berbeza. Jadi kena alert dengan benda ni. Dan pastikan sebelum buat makmal, kalau dah tahu akan guna benda ni, pastikan korang dah ada dulu korang punya emergency plan. Kalau nak buang kat mana, kalau tertumpah nak buat apa, macam tu lah. So sama lah dengan chemical pun. So untuk safety, tadi ni hazard-hazard tau, semua ni adalah punca-punca berlakunya kemalangan ataupun ni lah kecelakaan di makmal lah. So yang mengganggu keselamatan makmal. Jadi untuk kawal dia, inilah diagram dia yang biasa-biasanya yang paling efektif sekali kita eliminate. Contohlah korang nak guna chemical tu bahaya, korang tengok dia punya ada label tu dekat yang tengkorak tu kan, boleh bau maut. So dah tahu dah chemical tu korang nak guna, dah ada label bau maut tu. So korang yang paling selamat sekali eliminate, tukar, guna chemical lain yang sama function dia tapi kurang dia punya risiko. Macam tadi tu lah, ambil yang tidak ada logo tengkorak tu. Jadi eliminate terus. Tu cara yang paling ni lah. Tak payah buat ataupun tak payah buat eksperimen tu, cari eksperimen lain yang untuk substitute ni. So yang second substitute. Maknanya korang yang satu macam saya cakap tadi lah, ganti dengan chemical yang lebih bagus, yang lebih selamat daripada yang tak selamat tu lah. Lepas tu untuk engineering control ni, engineering control ni kawalan kejuruteraan. Contoh chemical tu bahaya, tapi korang boleh buat guna, tapi korang guna dalam fume hood. Jadi bila korang guna dalam fume hood ni tertutup. Jadi tertutup, dia tak akan merebak ke sekeliling. So selamat.
Ini adalah kawalan-kawalan kejuruteraan. Contoh kalau alat-alat yang tajam, kita ada cover. Jadi dia, kalau jatuh ke, kalau terjatuh ke dia ke, tak adalah kena direct kepada alat-alat tajam tu sebab kita dah cover yang tu. So dia dah kurangkan lagi risiko untuk berlaku kemalangan, kecederaan yang teruk lah. Sama juga dengan alarm, ventilation, ni exhaust fan. Inilah juga lain-lain lagi yang berkaitan dengan kawalan kejuruteraan lah. Maknanya kita create something untuk mengelakkan bahaya kecederaan tu berlaku yang teruk lah. And then kawalan pentadbiran itu ni administration control. So administration control ni inilah kita mengawal lah kita punya sesuatu kerja kita. Yang paling senang kalau pengurusan kita orang sebagai pemilik bangunan, kita kena ada papan peringatan. Okey, kat tempat tu ada elektrik, tempat elektrik. So kita tampal kat situ, ni tempat elektrik. So benda-benda yang mendatangkan renjatan elektrik tak boleh masuk dalam tu ataupun tak boleh masuk suka-suka. So kita buat kawalan akses, tak boleh masuk, hanya orang tertentu saja masuk. Kalau masuk kena pakai apa-apa dan pengagihan tugas yang betul. Contoh nak buat makmal, korang dah tahu, korang atur sesuatu korang tu untuk mengurangkan lagi risiko kecederaan tu lah. Contoh kalau korang nak guna fume hood, so carilah meja yang dekat dekat dengan fume hood tu supaya macam elakkan korang bawa barang-barang dalam jarak yang macam lagi jauh perjalanan korang bawa barang ke fume hood tu, lagi banyaklah macam risiko nak jatuh ke apa ke macam itu. So prosedur yang selamat dan juga latihan lah. Kalau kita orang ni pastikan semua kita punya staff ke apa terlatih. Jadi kuranglah bila kita dah biasa dah terlatih dengan penggunaan bahan kimia, dengan alat tu, so kuranglah risiko kerosakan dan juga kecederaan. Last sekali adalah PPE. Yang ni lah yang biasa common, yang last sekali yang sebenarnya dia paling kurang efektif, tapi yang ni lah yang selalu kita buat sebab dia cost efektif dan juga dia senanglah nak combine macam gitu. So untuk PPE ni, personal protective equipment ni kita ada biasa 94 ni lah, biasanya glove, kita mask, shoe and cloth. So glove ni kena tahulah kalau nak guna chemical biasanya kita akan guna glove nitrate, kita tak guna glove latex. Glove latex ni biasanya untuk biological punya substance lah. Macam gitu. So kena tengoklah, inilah pentingnya SDS tu. So SDS dengan SDS tu, kalau chemical SDS tu dia ada apa dia punya PPE yang patut pakai. Perlu contoh mask ni pula ada banyak macam, kalau biasa kita tengok yang COVID tu guna surgical mask kan sebab dia more pada macam biological. Tapi kalau macam berkaitan dengan chemical, so mungkin ada yang kena pakai respiratory mask, respirator mask. Yang ni yang macam dia ada filter yang untuk tapi serta-serta chemical sahaja. So kena ambil tahulah. So kalau chemical kena tengoklah apa SDS dia, apa yang dia punya PPE yang kena pakai lah. Sama dengan shoes ni memang kalau wajibnya dekat makmal memang kena close lah. Tak boleh tak close. Kena semua tutup. Tak boleh pakai half shoe ke apa, tak boleh. So kalau close wajib, lab coat wajib. Dan ada juga kalau certain tempat tu ada yang kena pakai full, kena pakai coverall ataupun full shoot lah. Macam yang ni semua ni full shoot lah ni. Kira full coverall, maknanya semua dia tutup. Area A sampai Z ni biasanya macam berkaitan dengan chemical yang sangat bahaya, radiation ataupun berkaitan dengan biological ni lah. Aktif lah. So daripada hazard-hazard tadi, daripada itu kita pun buatlah peraturan makmal yang memastikan 5 benda ni. So peraturan makmal dia mengikuti ruangan kerja kita, ada peraturan dia, penggunaan bahan kimia ada peraturan, penggunaan alat aparatus ada peraturan, pemakaian dan cara kerja. So ni untuk Fakulti Sains Bumi lah, tapi biasanya sama je, tak ada beza mana dengan fakulti lain. Inilah yang generalnya, pastikan lab ni tak boleh masuk suka-suka hati. So kena ada permission daripada lab assistant dengan ataupun lecturer untuk masuk. And then tempat kerja tu pastikan semuanya clean, bersih dan teratur. Supaya start daripada mula sampai akhir. Bila akhir tu kena pastikan clean balik. Sebabnya kadang-kadang orang lain tak tahu apa yang korang guna dekat korang punya meja. Jadi korang kena clean dulu sebelum orang yang guna. Sebabnya
orang lain tak tahu macam mana nak handle. Contohlah ada tumpah, korang tak tahu apa yang tumpah tu. So hanya korang je. Jadi sebab tu lepas guna clean balik. Macam tu. So untuk safety, saya cakap tadi lah, kena tahu kat mana fire extinguisher, kat mana safety shower, kat mana first aid, kat mana spillage cake, macam gitu. So pastikan ni pastikan jangan main lah. Sekejap pegang chemical, sekejap pegang mata, muka, tak boleh lah. So yang tu kena pastikan sebelum pegang apa-apa anggota badan kita, pastikan tangan kita bersih dulu daripada chemical atau apa-apa substance yang kita gunalah masa kita buat lab. Dan pastikan sentiasa alert dengan keadaan lab lah. Sebabnya kadang-kadang kita tak perasan kawan kita kat belakang tengah pegang chemical ke apa, kita main-main pula. Tak boleh lah macam tu, so kena alert dan tak boleh main-main lah dalam lab. Dan kalau equipment macam tadi lah cakap, pastikan semua equipment tu label baca, dia punya instruction baca sebelum guna dan faham dulu equipment tu. Contohlah tak ada manual siapa, suruh rujuk pada pembantu makmal untuk bagi tahu macam mana nak guna dan cara nak guna yang betul lah. Dan tak bolehlah bawa keluar tanpa alat-alat ni, tak boleh bawa keluar daripada lab tanpa permission lah. So and then chemical use, macam saya cakap tadi, kena faham SDS, instruction dia, detail dia daripada awal sampailah daripada penggunaan sampailah pendisposan chemical tu kena tahu. And then kalau tak tahu macam mana nak dispose, boleh rujuk pada pembantu makmal. And then pastikan tempat storage tu, biasa kalau makmal FSB, kalau budak buat penyelidikan apa, kita bagi satu space lah untuk dia orang letak barang-barang yang. So pastikan korang tahulah storage area korang tu, chemical-chemical yang korang tu suitable atau tak. Kalau tak, boleh rujuk pada pembantu makmal untuk letak ke tempat lebih suitable lah untuk mengelakkan kemalangan. And then pastikan PPE pakai mengikut SDS. And then substitute atau eliminate mana yang chemical yang berbahaya tu. Kalau tak ada PPE, contohlah korang nak guna chemical tapi korang punya glove tak ada. So better korang substitute lah benda tu supaya tak guna chemical tu, guna benda lain yang tak memberi efek lah. Mungkin daripada chemical punya ni, guna yang natural product ke apa, macam tu lah contohnya lah. And then jangan tinggalkan chemical-chemical ke ataupun ni do not reuse. Return the unused chemical to the reagent. Jangan, contohnya kalau korang dah tuangkan chemical dekat dengan bika, jangan ambil balik dari chemical yang korang guna, contoh tak habis kan. So korang masuk balik dalam botol yang betul, yang original tu. So better korang dispose tu lah, sebabnya benda tu macam tak boleh guna dah, tak boleh campur dengan ni sebab dia dah tercontaminate dah. So samalah, follow lah ni dan pastikan juga tak tinggal lah chemical macam tak ada, nak keluar sekejap lepas tu tinggal chemical atas meja, tu pun tak boleh. Okay. Ni dress etik, dress etik lah, pastikan pakai cover lah, skin, hand, leg semua ni. Pastikan tak loose, macam tak ada lagi lebih-lebih kan, tiba-tiba kain melerik, baju tangan melerik, tak ada. Lepas tu rambut pun pastikan ikat kemas semua, tak ada terhuyung hayang apa ke yang boleh menyebabkan terkena apa-apa yang kita tak nampak. So tak boleh tak boleh pakai sandals, high heels dengan no open shoe lah. Lepas tu untuk aksesori pun sama, kalau boleh dalam secure mode lah aksesori tu. Contoh kalau pakai gelang kan, pastikan tutup lah supaya tak kena apa-apa kan, tak ada macam tergantung macam loose macam gitu kan, yang berbahaya lah, takut kena yang chemical kita tak sedar kan, ataupun apa-apa yang boleh menyebabkan risiko ni lah. Dan pastikan PPE tu pakai yang betul lah, mengikut SDS, mengikut yang betul lah. Dan satu lagi lab coat. Lab coat ni hanya dalam lab sahaja, tak boleh keluar daripada lab tu. Contoh kalau pakai dekat lab ni, kau nak pergi lab sebelah, kena cabut dulu, pergi lab sebelah baru pakai balik. Tu cara dia, sebabnya kita tak tahu dekat lab coat kita tu ada apa dah terlekat kat situ. So kalau kita pakai merata-rata, so kita dah menyebarkan benda-benda yang tak sepatutnya kita sebar lah.
So untuk kecemasan pastikan tahulah siapa yang perlu rujuk. Biasanya kalau dekat makmal untuk undergrad kita mohon rujuk pada pegawai pengelim yang bertanggungjawab, siapa dia penyelia ataupun lab assistant lah. Kalau lab assistant kontak je lah diorang untuk diorang handle lah apa-apa yang kecemasan yang berlaku. Contoh kalau tak ada orang barulah ke seterus-terusnya ni. Seterusnya biasanya sempatnya kita tak akan bagi undergrad hanya berada sendiri di makmal sebab pastikan kita akan pastikan sentiasa ada lab assistant lah. Tapi kalau untuk kecemasan tak ada ke pergi keluar ke toilet ke apa, inilah dia punya ni. So kalau kat FSB kita ada ni lah, kita ada tampal lah dekat kita punya ni safety punya corner. So boleh tengok kat sini. So pastikan alat keselamatan tu tahu kat mana tempat dia semua, and then pastikan kecemasan tahu. Yang ni semua ni buat sebelum once korang masuk untuk buat eksperimen, korang kena tahu semua ni dulu, baru korang boleh buat eksperimen. So barulah bila kecemasan tak adalah kalau nak cari kat mana. Ni ada emergency response guideline untuk chemical ni, korang boleh scan kalau korang nak scan. Yang ni dia macam guideline macam SDS jugalah, tapi dia more pada apps ni dia macam dia bagi tahu apa nak buat kalau berlakunya emergency berkaitan chemical. Dia ada banyak jenis chemical dalam ni. Korang tahu je chemical yang berlaku, contoh ada tumpah acid, concentrated acid korang tumpah. So korang tahu je apa nama acid tu. So dia akan dah bagi tahu dah macam mana nak buat, apa yang kena ada, macam mana emergency response lah, macam mana nak buat lepas tumpah tu. Semua ada kat sini. So bolehlah nanti boleh check. So ni senarai semak untuk menjalankan aktiviti makmal. So untuk ni basic lah yang saya draft. First kali kena tahu prosedur. Bila nak buat masuk makmal ni kena tahu dulu prosedur apa yang korang nak buat. Contoh nak buat penyucian asid. Sudah tahu dah, okey, penyucian asid nak kena buat apa, dah tahu dah ada dia punya prosedur tu kan. And then walaupun prosedur tu kadang-kadang contoh kalau masuk lab, esok ada lab, lecturer dah bagi tahu lab. So lab mesti dah ada lab manual dia kan. So kau dah tahu lab manual tu apa. So walaupun kau dah tahu lab manual tu apa, dah tahu okey bab 1 pasal neutralkan asid. So janganlah sebab korang dah ada lab manual, okey tak apalah nanti esok tengok. Tak boleh macam tu. So sebelum masuk lab tu korang dah tahu dah apa sebenarnya yang akan berlaku pada lab esok tu, macam gitu. So buatlah jotun notes ni. So nanti ringkaslah setiap makmal. So tahu. Jadi bila korang buat jotun note ni lah, korang betul-betul baca dan betul-betul faham apa yang berlaku. Ataupun apa yang korang tak faham, korang boleh take note, esok baru boleh tanya. Macam gitu. So lepas daripada jotun notes jugalah korang boleh buat senarai semak peralatan. Apa alat yang korang kena pakai, apa chemical yang kena ada, apa radas, apa yang pakai habis yang perlu, berapa kuantiti dia, tempat kat mana nak simpan, pengguna semua tu kena relate lah. Tapi kalau macam kelas PMP biasa tak perlu relate ni. Yang ni biasanya kalau macam korang nak buat projek kan. So boleh tahulah kuantiti, tempat simpan semua ni. So yang ni nanti senarai semak ni, lepas buat senarai semak ni korang boleh buat safety check, tengok dengan nak buat nak neutralkan acid tu apa PPE yang kena pakai untuk bila kita nak handle acid. So berapa kuantiti yang perlukan untuk PPE tu. Contoh berapa kali korang nak kena tukar acid tu, berapa PPE yang korang nak kena guna. Dan semak SDS dia, apa bahayanya chemical, apa bahaya acid tu. Jadi bila bahaya acid tu korang tahu, so korang tahu macam mana korang nak handle benda tu lah dengan lebih berhati-hati, dengan pakai apa, pakai PPE apa, semua tu. Dan boleh buat ni lah safety risk self assessment. Safety risk assessment ni macam bahaya tak chemical tu, kalau tak bahaya eliminate je. Macam gitulah contoh dia. So lepas tu bolehlah listkan aktiviti yang ni lah, buat arrangement dan time planning. Suatu lah alat-alat tu semua tu macam mana, step mana nak buat dulu, nak pergi ambil barang dulu ke, siapa yang buat dulu ke. So ni perancangan lah. Perancangan ni penting untuk mengelakkan ni lah, kita boleh mengurangkan risiko berlakunya kemalangan. So ni biasa self risk assessment ni dekat lab biasanya ni lah yang bila safety dia akan relate dengan hazard, dia akan relate dengan risk, dia akan relate dengan danger.
So apa hazard? Hazard ni punca kepada bahaya. Risk ni apa? Risiko atau kebarangkalian lah berlaku bahaya tu. Jadi danger ni bahaya. Bahaya ni pendedahan kepada yang berkaitan dengan punca tadi ni. Apa-apa yang berkaitan dengan punca ni, contoh punca ni elektrik. So dia bila tempat pencawang elektrik. So hazard dia adalah tempat pencawang tu berbahaya. Jadi di pendedahan dia adalah renjatan elektrik. So itulah sebab tu bila adanya punca dia tu, so biasanya kita akan tampal danger kat situ kan. So keselamatan lah, keadaan yang selamat lah. So bila ada hazard, bila ada punca, dia akan ada risiko. Bila ada risiko, dia akan centuh kepada bahaya tu lah. Bahaya tu benda yang akan berlaku lah renjatan elektrik. So dia akan menggugat lah keselamatan yang setempat tu sendiri. So bila nak handle hazard risk danger ni, dia ada 4 benda ni. First kita kena cari hazard, lepas tu cari risiko, lepas tu kita jumpa bahaya dia, dan kita pun boleh buat kawalan keselamatan. So ni jenis-jenis hazard yang ada lah. Hazard fizikal ni macam berkaitan dengan fizikal lah, macam cara duduk, tersadung, macam ada laluan terhalang tapi tak nampak, okay, tersadung, tu hazard fizikal. Hazard biologikal ni macam tadi lah, ada bakteria dalam dekat atas meja, ada bakteria lah, contoh bakteria salmonella kan, dia punya culture ada atas meja. So tu adalah biological hazard. Jadi dia tak jadi bahaya lagi, dia jadi bahaya bila ada risiko untuk benda tu tersebar. So chemical ada chemical atas meja. Chemical atas meja dia tak bahaya lagi, tapi contohlah chemical tu terbuka, tu boleh jadi bahaya. Macam gitu. So ergonomik ni macam cara kita punya posture duduk, cara kita angkat barang, berkaitan dengan itulah. Tu punya hazard dia lah. Safety hazard ni keselamatan ni tak banyak sangat. Psychological ni mau pada macam harassment punya, psychological harassment lah. Yang ni biasa ni yang just tak berkaitan dengan lab sangat lah. Yang biasa yang banyak baca labnya physical, biological, chemical, ergonomic dengan psikologi pun kurang. So lepas kita dah detect hazard dia, okay, dah atas meja ada chemical, okay, hazard chemical, punca bahaya chemical. And then kita pun boleh cari dia punya risiko dan tengok jumpa bahaya dia apa dia. Contoh macam kat sini, contoh kita tengah nak buat penggunaan asid, so ada asid atas meja. So bahaya dia adalah terhidu. Kalau kita terhidu asid tu, dia akan menyebabkan keracunan dan sesak nafas. Jadi jadi dari sinilah contoh dia punya, biasanya ni matrik ni biasalah korang akan tengok masa degree ni korang akan belajar lah ni. So contohlah kebarangkaian yang berlaku terhidu asid masa kita buat asid tu 3 kali kan. Okay, 3 kali. 3. So dia punya keterukan tu korang akan sesak nafas, keracunan tu 5. So dia berada di, kalau 3 ni darat dengan 5. So dia ada dekat sederhana. Jadi bila sederhana ni maknanya dia tak adalah risiko tinggi, risiko sederhana. Tapi untuk mengurangkan risiko yang sederhana ni, kita pun gunalah kaedah kawalan kita. So yang ni lah kaedah kawalan kita, sama ada kita eliminate terus, so tak ada terus risiko untuk sesak nafas, ataupun kita substitute dengan chemical yang tak menyebabkan ataupun engineer control lah. Okay, asid tu biasa kita buat atas meja dia. So sebab tu dia senang untuk berlaku sesak nafas. So instead of tak kita buat atas meja, kita buat dalam fume hood. Fume hood dia engineer control dia. So yang tu boleh mereducekan lagi risiko tu. Daripada 3 kali sesak nafas jadi 2 kali je, ataupun sekali je, ataupun tak langsung. Macam gitu. Sama juga dengan administrative control. Daripada kita buat cara kerja kita atas meja, kita tukar cara kerja kita berada di fume hood. Dan PPE ni macam biasalah pakai mask. Itulah, ni lah dipanggil kawalan keselamatan lah. Kita boleh kawal kita punya risiko keselamatan tu sendiri. Itu je untuk lab safety. So untuk FSB, laboratory service. So saya nak ambil masa juga. Ada lagi masa? Ada dah sejam lebih sebenarnya. So untuk ni FSB laboratory service untuk saya, sebab saya tak tahu sangat pengurusan organisasi lab lain, saya tahu FSB je, so saya promote FSB je lah. So biasanya tak ada beza pun, cumanya beza dia orang dengan peralatan sahaja. Ni untuk FSB lah, FSB ada 6 lah, 6 lab assistant dan 6 makmal. 6 makmal untuk PMP lah.
Sorry, bukan 6 makmal, sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 makmal, 1 museum. Makmal ni lah, dia punya PIC dia. Okay, ni makmal dia, kita ada makmal sains alam sekitar, makmal biokimia dan mikrob, ada makmal geologi, ada makmal pendidikan. Lepas tu kita ada bengkel kayu, ini bawah museum lah yang ni. Lepas tu kita ada makmal GIS dan komputer, kita ada bilik insektrium, bilik herbarium dengan bilik batuan ni pun sama. Dia adalah bawah museum. Bengkel bantuan ni di bawah makmal geologi. Dan kita ada juga makmal yang berakreditasi, iaitu makmal yang kita guna untuk test dan terima sampel-sampel luar untuk kita buat testing lah. Dan dia dah mendapat CJ ISO lah, itu makmal analisis alam sekitar. So ni adalah unit pengurusan makmal. So apa-apa bila sebenarnya korang pergi mana-mana fakulti pun mungkin korang akan guna alat di makmal FSB. So bila nak guna makmal FSB, inilah unit pengurusan makmal dia. Makmal ni dia ada di bangunan FSB, dekat arah satu, dekat bahagian makmal tu, di tengah antara dua makmal sains alam sekitar dengan makmal penyelidikan. So ada pintu ni lah. Dan bila masuk itu ni jumpalah kaunter, boleh ada jumpa kat kaunter ni, kita ada Puan Syahidah untuk attend lah. Ni makmal yang ada dekat ni lah, gambar-gambar dalam makmal lah dekat FSB. Ni waktu operasi ni samalah, cumanya kita lebih awal daripada waktu kerja pejabat. Biasa pejabat tutup pukul 5, kita akan tutup pukul 4.30 sebab ni adalah lagi setengah jam tu adalah waktu untuk kita kemas-kemas supaya tak ada, pastikan semua keadaan makmal adalah selamat sebelum kita orang tutup lah. Sama tu adalah pada hari Ahad hingga Rabu. Dan untuk hari Khamis patutnya biasanya office tutup 3.30, so kita tutup setengah jam awal lah untuk pastikan semua makmal tertutup dengan selamat lah. So untuk luar waktu pejabat, kalau misalnya nak guna luar waktu pejabat kena ada kelulusan. So ni adalah luar waktu pejabat lah yang boleh dimohon lah, dan permohonan tu pastikan 3 hari sebelum penggunaan. Untuk undergrad kita tak boleh masuk, tak boleh mohon yang ni tanpa ada penyediaan lah daripada lab assistant ataupun staf pengiring macam penyelia ataupun student postgrad lah yang membantu untuk jadi pengiring lah untuk keselamatan. So ni borang-borang yang terlibat lah. Kalau kat FSB tekan je dekat website FSB, cari repository form ni, repository ni ada cari form, ada keluarlah senarai-senarai borang-borang yang ni lah makmal. Untuk makmal ni dia start daripada page nombor 3. Ni ada, sekarang ni kita dah ada 13 borang. Mula-mula borang aku janji penggunaan makmal. Borang ni untuk budak student FYP biasanya. So bila korang dah nak masuk FYP nak pendidikan ke, biasanya budak FYP, tapi even nak buat pendidikan pun korang kena ni lah, isi form ni lah untuk dapatkan kad menunjukkan korang boleh guna makmal. So bila ada kad, bila lepas isi borang kita akan bagi kad. So kad tu lah macam korang punya sertifikat lah. Boleh masuk di kebenaran untuk korang buat lab dekat makmal tu, penyelidikan kat makmal tu. So sama kita ada borang pinjaman penggunaan alatan. Ni borang penggunaan makmal selepas waktu pejabat, macam tadi tu kena ada borang dia lah. Dan kalau ada sampel, nak simpan tempat-tempat tu yang saya kata tadi, ada, kita akan bagi space lah. Ni borang dia, borang simpan sampel ni. And then borang untuk simpan sampel, macam sampel korang cantik, so korang nak masukkan dalam museum. So borang juga boleh juga apply lah dekat sini. And then contoh nak pergi field, nak guna pembantu makmal untuk bantu. So boleh mohon lah melalui maklumat keperluan pembantu makmal. Tapi yang ni tertakluk pada kelulusan fakulti lah, sebabnya ini melibatkan kertas kerja semua. Biasanya ni penyelia lah yang buat. And then penggunaan furnace, kalau ada nak memberi penilaian prestasi kepada pembantu makmal boleh isi borang ni. Ada aduan boleh isi borang aduan. And then ni yang lain, yang lagi 1, 2, 3, 4 ni adalah alat-alat teknologi tinggi yang kita ada kat FSB lah, iaitu scanning electron microscope SEM.
Fourier Transform Infrared Spectrometer FTIR, Atomic Absorption Spectrometer AAS dan juga Spectrophotometer H. Ini alat-alat yang biasa budak FIP guna, PMP pun ada guna. So inilah borang permohonan dia lah kalau nak guna untuk korang punya projek atau mini projek. So untuk kerja lapangan kat FSB, kalau kerja lapangan biasanya mesti nak bawa keluar alat kan. Alat-alat field tu nak keluar daripada UMK, nak bawa keluar. So yang ni kita perlu isi borang peristiharaan membawa inventory atau aset keluar dari universiti. Yang ni memang wajib lah sebab bila korang bawa keluar je aset universiti, hak milik universiti, keluar je dari pagar, guard akan minta lah borang ni. So borang ni kena isi sebelum ni lah. Untuk FSB kita ada highlight sama juga. Dia ada permohonan highlight, tapi biasa permohonan highlight ni berkaitan dengan penyedia lah yang buat. Student jarang kita tak terima biasanya. So dekat FSB kita ada bagi garis panduan menjalani kerja lapangan pun sama, boleh buka yang dekat tadi form tadi ni, yang sini. Sini dekat page 1, 2, 3 tu more pada ni lah guideline untuk kerja lapangan ni lah. Di sini FSB dia dah buat lah guideline apa yang perlu ada, apa yang keselamatan masa di kerja lapangan lah. Sebab dekat FSB kita banyak kerja-kerja lapangan. Jadi kita buat satu guideline untuk pastikan keselamatan pelajar lah masa menjalani kerja lapangan. So kalau untuk kerosakan kehilangan sama je macam dekat jabatan kerajaan lain ataupun universiti lain, bila rosak je pastikan lapor kepada pembantu makmal yang terlibat. Dan alat tu perlu diganti dengan baru, sama ada nak bayar ganti rugi atau beli sendiri ganti yang baru. Segitulah. Tapi yang ni kena maklum kepada makmal lah sebab kita pun kena report setiap kali alat tu rosak. So pasti janganlah rosak tu buat bodoh tinggal je, tak boleh macam tu. Kalau kita kena lapor juga sebab benda-benda ni adalah melibatkan ni lah kita punya prosedur sebagai pemegang aset kerajaan. So high-tech equipment ni lah yang tadi apa equipment yang ada. Satu lagi ABEM. Ini yang Atomic Absorption Spectrophotometer yang kita ada. Yang ni FTIR. Yang ketiga, nombor 3 ni elektron scanning electron microscope SEM. Ada SEM ni sekali dengan Joe EDX ni. Then spectrophotometer kita ada UV-Vis, jenama H. And then ABEM thermometer ni mau pada ni untuk geologi punya alatan lah. Ini semua kita base pada environmental punya analisis sampel. So ni kaki tangan yang bertanggungjawab lah untuk SEM, Puan Izzati dengan Cik Firdaus. Untuk FTIR, Puan Syahidah dengan Cik Fatrio. Untuk AAN, Cik Rohanif dengan Cik Khairul Izzuddin. Untuk UV-Vis, Cik Rohanif dan Puan Izzati. Untuk ABEM, yang ABEM thermometer ni Cik Izzuddin lah biasanya dengan Cik Fatrio. So untuk charge, untuk undergrad kita ada maksimum penggunaan. Contoh kalau untuk AAS tadi, Atomic Absorption Spectroscopy dengan UV-Vis, kita bagi 15 sampel dengan 5 pertama sahaja tak perlu bayar. Kalau korang buat lebih daripada sampel ni, kita akan charge. So charge tu adalah dekat, kalau korang buka form tu ada dia punya charge dia berapa. So charge tu hanya selepas korang dah guna korang punya kuota 15 sampel, 15 elemen. Tapi untuk FTIR dengan SEM ADX, kita bagi 8 sampel sahaja. So 8 sampel pertama tu percuma. Cumanya kalau SEM ni dia ada satu lagi method dia, gold coating dia panggil. So yang ni dia menyebabkan bahan pakai habis yang mahal. So yang kalau melibatkan method gold coating ni, dia tetap kena charge walaupun 8 sampel ke berapa sampel dia kena charge. Tak ada percuma lah. So kalau nak buat korang punya eksperimen nanti yang final project korang ke apa ke, mini project ke, pastikan korang tengoklah limit ni supaya tak lebih dari limit ni, kau tak kena charge. So untuk ABEM tak ada limit. Then ni lah untuk prosedur pembayaran semua tu boleh rujuk nantilah kalau ada berminat nanti boleh kontak saya balik. FSB juga kita buat training, satu train at FSB, lepas tu kita ada expert at FSB dan webinar at expert at FSB.
So inilah more pada ni lah, cuma korang boleh alert lah. Contoh kita akan ada juga mana alat-alat yang kita guna tu, kita akan buat ni lah apa ni, training untuk penggunaan dia. So korang ada experience lah macam mana nak guna, apa dia punya fundamental alat tu, macam FTIR punya ni, kadang-kadang kita akan buat. So boleh alert lah dengan supervisor masing-masing ke kalau masa tu projek je kan, ataupun rasa nak tambah ilmu, so bolehlah join. Oh, satu lagi untuk yang ni, untuk yang alat-alat high touch ni, kita charge sebabnya student tak boleh handle sendiri. Student hanya prepare sampel sahaja. Yang analisis kita punya lab assistant yang analisis. So itulah, sebelum datang tu kena pastikanlah apa sampel tu dah siap prepare semualah. So kita just tolong run message saja. Itu je daripada saya. Saya buka pada soalan lah, Q&A. Terima kasih Cik Sharifah atas pembentangan yang sangat jelas benar dan merangkumi ada fakulti lain, sebab mereka yang ni pun ada yang masuk fakulti lain jugalah, ada sedikit briefing pasal lab lain juga. Ada soalan lah daripada pelajar pasal lab? Sambil-sambil tu saya tanya, yang kalau macam dekat fakulti lain, FPKT dia ada alat-alat yang berkaitan dengan sains bahan lah. Macam SRD, dia ada yang alat untuk tempa bahan, nak tengok tahap bahan punya elastik bahan, semua tu adalah. Kalau macam dekat Fiat dia ada HPLC, apa lagi, GCMS ada dekat FPKT, itulah. Yang tu kena rujuk pada lab fakulti lain lah. Saya tak boleh nak show kat sini sebab saya tak ada details dia lagi. Tak sempat pun. Alright. Soalan saya rasa mungkin mereka tak masuk lab lagi, jadi mereka pun tak tahu apa nak tanya. Jadi saya nak, tadi macam awal lagi saya mohon turn on kamera, kita ambil gambar bersama. Bolehkah? Turn on camera before we ending this session. Masih lagi Leonita, you mana you pergi ni? Dalam kereta lagi. Alright, siapa lagi? Can turn on your camera. Muhaimin sekarang ada dah. Okay. Any more? Tak ada dah. Ini yang ada kah? Tak ada dah. Okay, let me take the pictures. 3, 2, 1, action. One more. 2, 2, 3. Alright, thank you all for attending the session. Student, please remain. Once again, saya nak terima kasih banyak kepada Cik Sharifah yang bagi briefing, bagi menjayakan program ini. Thank you. Thank you juga sebab jemput saya. Thank you. Lain kali kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum semua.